Di sebalik fasad barisan rumah kedai lama, tersembunyi 1001 kisah. Kisah pengekalan tradisi turun-temurun dan kisah mereka yang menanam niat berpimpin tangan menuju kemakmuran bersama. Mewarnai warisan muhibah Chinatown setiap pelosok negara. Di hilir sungai yang mengalir terus ke Laut Cina Selatan, terletak sebuah penempatan komuniti Tionghoa berusia beratus tahun lamanya. Saban pagi, beginilah keadaan di sekitar kampung Cina ini. Arus kehidupan bagaikan lebih perlahan. Warganya ada waktu untuk bertanya kabar sambil menikmati sarapan. Tidak jauh dari situ, pasar Kampung Tiong hiruk pikuk dengan aktiviti jual beli. Hai, saya Wong Fuk Yok, anak Tionghoa kelahiran negeri Terengganu. Wong Fuk Yok, seorang pemimpin komuniti di Kampung Cina. Berusia 62 tahun, antara tanggungjawabnya ialah bertemu dan menyelami permasalahan penduduk setempat secara berkala. Semua ini bukan sesuatu yang baharu buat Wong yang terlibat aktif dengan kerja komuniti sejak lebih 2 dekad lalu. Saya mula berkecimpung dalam NGO Persatuan Hainan Terengganu dan saya rasa saya boleh menyumbang dalam masyarakat ataupun komuniti terutama di Kampung Cina. Maka saya menawarkan diri saya dan saya diberi kepercayaan dan dilantik sebagai setiausaha masa itu sebagai MPKK, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, dan sekarang telah diberi nama baru sebagai JPKK, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung. Jadi saya berada dalam kerja komuniti ini selama hampir 3 tahun setengah. Pasar Kampung Tiong ini terletak selang-selorong dari jalan bandar, jalan utama yang membelah Kampung Cina kepada 2 sisi. Peniaga di sini adalah sebahagian komuniti peranakan Terengganu yang menjadikan negeri pantai timur ini penempatan sejak beratus tahun dahulu. Mungkin unik bagi orang luar, tetapi rata-rata penduduk Kampung Cina berkomunikasi dalam dialek Terengganu. Kelompok masyarakat ini mereka sudah bergaul dengan masyarakat setempat dan mereka menerima budaya orang Melayu dan juga cara kehidupan orang Melayu. Sebab itu proses asimilasi ini berlaku dengan begitu baik. Dan di Kuala Terengganu ini sudah berlaku generasi yang ke-7 ataupun ke-8. Mereka masih mengamalkan cara hidup peranakan ini dan ada persatuan yang mengorganisasikan program-program untuk masyarakat ini. Dan Persatuan Hokkien adalah induk kepada etnik peranakan ini. Sementara itu, di sebuah rumah berhampiran, seorang lelaki sedang sibuk menyiapkan manisan yang ditempah pelanggan. Benny Fu Si Chong, antara segelintir kecil peniaga di Kampung Cina yang masih menghasilkan kuih bakul menggunakan kudrat sendiri. Berusia 50 tahun, Benny sudah lebih 3 dekad membuat kuih tradisional resepi turun-temurun keluarganya. Keturunan tok saya, tok nenek saya yang buat pembakul ni, saya cuma sambung tangan je lah.
Lepas tu yang kuih-kuih lain tu saya pun belajar yang asal mak saudara saya lah. Kira mak saudara saya kat Terengganu juga, tapi dia sudah meninggal lah. Banyaklah kuih macam-macam cikgu-cikgu saya macam yang kira orang lama Terengganu yang tua-tua tu. Saya belajar masa saya budak-budak kecil. Memang saya minat pasal apa? Satu sebab kita suka makan. Sebab saya mikir kalau saya suka makan, bila ada peluang saya belajar, saya akan dapatkan saya boleh buat sendiri. Bila-bila masa saya boleh buat, saya boleh makan. Kalau tidak, lepas dia orang meninggal, jadi kita pun macam mana nak makan yang asal tu. Memang payah dah. Dipantau ibunya, Si To Chun, Benny mula mengadun campuran tepung pulut dan gula untuk menjadikan sebatian kuih bakulnya nanti. Menghampiri Tahun Baru Cina, Benny tidak menang tangan menyiapkan tempahan pelanggan yang menggemari manisan buatannya. Ia dipercayai membawa tuah semasa perayaan. Namun, ada pantang larang yang perlu diikuti pembikin seperti Benny. Kalau untuk tepung bakul ni memanglah, kalau macam kita pergi kat orang meninggal, balik kita kena mandi dengan ni daun limau buruk. Ataupun air bunga. Dia buang dia punya tu lah. Sebab saya pernah jumpa, saya pernah cuba dah. Saya bawa berani cakap. Lagipun orang perempuan kalau dia ngandung, kalau dia main, kita tengah buat tu dia main ngitai ke, dia main jamur, jadi lain. Tapi ada setengah dia tak percaya lah. Tapi bagi saya, memang saya percaya sebab saya nampak dia. Macam ada sekali tu, lama dah, umur lama. Jiran saya, dia nampak saya tengah letak kuih tu. Dia kata, abang dah masuk air ke dia baru awak letak gini? Saya pun senyap je. Sebab dia orang tua tu. Saya pun senyap. Habis siap kuku, saya bergerak. Awak tahu tak? Kuih separuh, air separuh. Saya kata, saya nampak diri. Saya kena. Habis langsung kukusan tu. Saya kata, tu saya takut. Jadi bila saya nak letak, sorry ya, orang siapa-siapa mari pun, minta maaf, tunggu kat luar dulu kejap. Kuih tu kalau kita kukus sehari semalam pun, dia dah akan kuning. Dia akan jadi putih. Macam asal tadi. Dia dah akan kuning macam warna perang. Dok. Usai mengadun, campuran tepung dan gula dikukus selama 10 jam untuk menghasilkan kuih istimewa pada Tahun Baru Cina ini. Mula berkembang pesat pada penghujung kurun ke-19 selepas penemuan biji timah, Ipoh, bandar keempat terbesar di Malaysia. Merudum seketika sekitar tahun 1970-an selepas kehabisan sumber dan kejatuhan harga timah, bandar lama Ipoh kini seakan diberi peluang kedua untuk kembali menyinar. Berpaksikan binaan era kolonial, ia menjadi tarikan baharu buat pelancong dalam dan luar negara. Fenomena ini dizahirkan menerusi rejuvenasi rumah kedai lama seperti di Jalan Panglima atau lebih popular dengan nama Concubine Lane. Assalamualaikum, saya Ahmad Anwar bin Muhammad Rodi, pemilik Laksamana Cafe dan Bahulu di Concubine Lane, Ipoh, Perak. Dengan kedatangan pelancong, sesetengah premis perniagaan mengambil kesempatan untuk mengetengahkan produk negeri Perak. Ini termasuklah penjualan kuih bahulu tradisional oleh kedai dimiliki Ahmad Anwar Muhammad Rodi. Anak jati Ipoh ini bergiat aktif dalam bidang perhotelan selama hampir 2 dekad, termasuk berkelana ke Ireland selama 10 tahun. Namun, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Anwar memutuskan untuk pulang dan mencuba sesuatu yang baharu. Saya decide untuk buka perniagaan sendiri yang ada kena dengan makanan tradisional kita. Kalau ikut yang lama dulu, ada yang dibakar pada arang, ada dibakar pada sabut kelapa. Itu yang original cara memasak bahulu lah. Tapi sekarang ni kita modernkan dia, kita bakar dalam oven lah untuk dia punya ni lagi cepat lah dia punya kan masa membakar tu sebab ni untuk tujuan berniaga. Jadi aroma dia, rasa dia tetap sama. Cuma yang dulu punya, dia punya sebab untuk mungkin makan sendiri, dia punya ni kita kekalkan dengan cara moden.
Dua jenis bahulu dijual Anwar, iaitu bahulu asli dan bahulu perisa pandan. Kesemuanya dibuat segar di lokasi penjualan bagi memberikan kualiti terbaik kepada pembeli. Berusia 47 tahun, Anwar sama sekali tidak menyangka yang dia akan pulang ke kampung halaman dan menjadi sebahagian saluran mempromosi tempat kelahirannya ini. Keunikan lokasi perniagaannya ini bagi Anwar tiada galang ganti. Uniknya yang di Kawasan Bailin ni, salah satunya sebab bangunan dia tu bangunan yang lama, tradisional. Dalam dia unik, bentuk dalaman, hiasan dalaman dia memang yang dulu punya. Jadi dia bahulu dengan bangunan ni memang nampak serasi lah. Di tengah bandar di pesisir Selat Tebrau ini terbentang Jalan Tan Hiok Ni yang diwartakan sebagai warisan negeri. Seiring dengan peredaran zaman, ia kini berdepan dengan kehadiran premis perniagaan berwajah moden. Hai, nama saya Catherine Chai. Saya ialah pemilik Sensor Art Gallery Cafe. Sejak 2017, kafe dan galeri seni Sensor antara premis moden yang lahir di sini selepas Jalan Tan Hiok Ni dinaik taraf 8 tahun sebelumnya. Ia diusahakan Catherine Chai Mei Yin, pemilik galeri berusia 51 tahun. Anak jati Pontian ini dahulunya seorang pereka grafik sebuah syarikat swasta. Minatnya terhadap bidang seni yang dipupuk sejak kecil mendorong Catherine meneroka peluang membuka galeri sendiri. Dari kecil saya selalu minat drawing. Masa tu saya punya mak encourage saya. Saya buat art, kalau tak cantik dia encourage saya. Dia cakap cantik, bagus, you buat lagi. So I have confidence to do. So every time my art is A. Until secondary A. And then I go to diploma, also A. So this is my confidence for my mom. It's very good encouragement. As an artist, macam saya punya dream. So when I work at a gallery, so I have an opportunity to meet up a lot of artists. But I found that the artists, they are very talented, but they don't know how to promote themselves. On that time, I decided to have my own gallery to help them. Tidak kira latar belakang dan pengalaman dalam bidang seni, melalui bengkel dikelolanya ini, Catherine akan meluangkan masa mengajar asas seni lukis kepada peserta dengan tekun. Bengkel ini langsung tiada dalam perancangannya ketika mula membuka galeri ini dahulu. At first, I want to with cafe, but slowly I have a workshop because they have a customer come in and then they want to learn something of art. So I think this is suit my concept. I want to do education to get a new generation to continue this creative idea. Then that's why our economy can increase. This is very important. We need to encourage more new generation to do with art. Seni itu wadah mencari kewajaran hidup seorang insan. Bagi Catherine, ia bergerak seiringan dengan kemahuan kita memahami masa lampau dan menanti masa depan kehidupan. Chinatown,
secara umumnya merujuk kepada pemukiman etnik Tionghoa di luar tanah besar China, lazimnya di kawasan pusat bandar. Ia wujud di serata pelosok dunia yang mempunyai populasi penduduk berbangsa Cina yang signifikan. Sebagai bangsa pedagang, migrasi etnik Tionghoa ke arah barat tanah besar China bermula sejak pembukaan laluan sutera maritim lebih 2000 tahun dahulu. Menjelang permulaan kurun ke-15, penempatan kekal etnik Tionghoa mula bertapak di wilayah Nusantara, termasuk di Kepulauan Jawa dan Tanah Melayu. Negeri Terengganu turut menjadi tempat persinggahan pedagang ini. Ia kerana kedudukan strategiknya sebagai pelabuhan singgah kapal dagang dari China dan India meneruskan pelayaran. Ini membawa kepada kelahiran kampung Cina lebih 300 tahun dahulu. Di kampung Cina ini, pedagang-pedagang pada peringkat awal mereka datang ke muara sungai. Jadi di sinilah tempat pusat perdagangan. Dan sebab itu kita nampak tepi-tepi sungai ini ada kedai-kedai. Jadi bila ada kedai masa itu mungkin sistem ataupun infra tidak begitu canggihlah. So mereka membuat penempatan dan tinggal di kedai masing-masing. Dan pada awal tahun 90-an bangunan-bangunan yang baru ini telah dibina. Di kampung Cina ini melalui jalan besar, dua belah jalan ini mempunyai lebih kurang 250 kedai ataupun rumah kediaman. Kelana pedagang dari tanah besar China turut membawa bersama amalan serta kepercayaan turun-temurun mereka. Tokong Ho An Kiong di kampung Cina yang berdiri sejak tahun 1801 ini, lokasi masyarakat Cina peranakan di kampung ini melakukan aktiviti keagamaan. Binaan asal tokong ini sudah lama musnah, namun ia dibina semula pada awal kurun ke-20. Ada satu pandemik pada masa itu. Jadi permintaan daripada ramai orang sinilah, orang kampung Cina ni kata nak minta dirikan satu temple. Jadi pada masa itu ada seorang kapitan, dia nama Lim Keng Hun. Jadi moyang kita orang lah. Dia yang dermakan tanah ni dan dirikan tempel yang tak sebesar macam ni lah. Yang turun kat sini ni, yang sini ni semua hutan. Semua hutan. Jadi kerana pandemik tu, jadi diorang jadi takut. Jadi tempel ni sekarang ni Persatuan Hokkien yang manage. Persatuan Hokkien manage tu sebab kita kena ada satu komiti. Kalau tidak, siapa nak jadi kepala? Jadi kita tempel ni diserahkan kepada Persatuan Hokkien lebih kurang dalam 100 tahun dah. Sebagai penaung, Persatuan Hokkien Terengganu bertanggungjawab memastikan tokong Tawis ini sentiasa berada dalam keadaan baik untuk digunakan masyarakat ketika upacara keagamaan. Sebagai tokong terawal di negeri Terengganu, Tokong Ho An Kiong bukan sahaja menjadi tumpuan komuniti setempat, malah ia turut dikunjungi penganut serta pelancong luar negeri. Kedudukannya di pintu masuk kampung Cina seakan-akan menjadi saksi kepada sejarah panjang keharmonian beragama di negeri pantai timur ini. Johor Bahru menjadi ibu negeri Johor Darul Takzim sejak tahun 1862 selepas pusat pentadbirannya dipindahkan dari Teluk Blangah, Singapura. Jalan Tan Hiok Ni diberi nama sempena mengenang jasa Datuk Tan Hiok Ni, seorang meja Cina yang berkawan baik dengan almarhum Sultan Sir Abu Bakar Al-Khalil Ibrahim Shah, Sultan Johor pertama era moden. Lebih seabad kemudian, Jalan Tan Hiok Ni hari ini masih lagi bernafas, dihimpit binaan konkrit yang semakin menggunung di sekitarnya.
Sepanjang 300 meter, jalan berbatunya diapit rumah kedai lama yang kini diiktiraf sebagai warisan negeri. Kafe dan galeri seni sensor milik Catherine bertuah dapat bertempat di lokasi bersejarah ini. Ia melincirkan perjalanan perniagaan Catherine dengan kehadiran pelancong setiap kali tibanya musim cuti atau perayaan. Dia sendiri tidak menyangka tuah berpihak kepada dirinya dalam misi membuka galeri seni satu ketika dahulu. Masa tu saya ada senang, saya suka datang sini. Sebab kita ini Culture Road, dia every Saturday dia ada art performance like music, sketching portrait. That time I meet up some artists. So I realized this is I like the route I like. Actually, I plan to have my own gallery. The concept I already planned in my notebook 5 years. I have no place, then I searching until my father passed away. That time, I have very sad, but I decided to do something. I don't want regret again, because I promised my father I want to open a gallery. So he gave me confidence, brave to do it. Lee Go Wei, seorang seniman muda yang diberi ruang oleh Catherine untuk mengembangkan bakatnya di galeri ini. Turut dikenali dengan nama Soli, jejaka berusia 24 tahun ini memiliki diploma seni visual dari sebuah kolej tempatan. Mula bekerja di sini sejak 6 bulan lalu, lokasi galeri di Jalan Tan Hiok Ni memberi ilham berbeza buat Soli. Definitely. I have artwork. I draw a lot of the locust building for the JB. Then already sell it. I think I can share the picture with you maybe later. And I will draw a lot of the building like the Ibrahim building and the Maribel for the old street and combine together. Then give me a lot of idea to let me to draw it. Percambahan idea seni berlatarkan laluan kebudayaan bersejarah memberi ruang buat anak Jatimua ini menumpukan perhatian dalam menghasilkan karya. Dari mana datangnya ekspresi seni ini, hanya Soli yang tahu. Hai, saya Padma Dewi Tamayantiran. Saya ni pelukis henna di Ipoh. Setiap pagi, ini rutin Padma Dewi Tamayatiran membuka gerai melukis inainya di persimpangan Jalan Panglima dan Jalan Bandar Timah, Ipoh, Perak. Berasal dari Kuala Lumpur, Dewi mengikut suaminya berpindah ke Ipoh lalu meninggalkan kerjaya sebagai pekerja butik pengantin di Brickfields sejak 3 tahun lalu. Bila saya datang ke Ipoh, I tengah jobless, so I ada boleh pandai lukis henna, so I try lah. I punya best dekat area sini. And then saya tengok feedback daripada customer memang bagus. Dan lagi satu, tengok pun crowded pun time tu boleh sebelum PKP lagi ada turis daripada overseas pun okey juga. Kita punya majority customer kat sini Chinese dengan Malay lah. Yang setiap hari Ahad datang buat inai pun ada juga. Macam customer kat sini memang banyak lah datang buat support kita. Mencari rezeki di bawah terik mentari memberi cabaran berbeza kepada Devi. Berbeza dengan perniagaan lain, apa yang diusahakan Devi ini bukan untuk pasaran umum tetapi lebih kepada pilihan individu. Namun, dia boleh menarik nafas lega, dapat mendakap rezeki kerana saban hari masih ada yang berkunjung tiba. Ia berbeza jika dibandingkan 2 tahun lalu bila mana pandemik COVID-19 mula melanda dunia. Ada macam ni lah. Tahan dia berapa hari? Boleh tahan seminggu. Kena ada tangan atau tak ada tangan? Kalau nak buat berapa lama? 2 minit. Memang susah lah time tu sebab kita tak ada
kerja, memang jobless. Saya mengharapkan suami saya sajalah. And then lepas tu saya cari kerja. 2 tahun ni memang suffer jugalah. Memang susah sangat-sangat. And then kita adalah jual nasi lemak, buat teh tarik jual juga, ada juga macam tu. Tapi only pembantuan saya daripada government yang GKP dengan I punya KWSP. And then I punya husband lah. Memang tolong saya time tu. Bak kata pepatah, mendung tak bererti hujan. Kesusahan dilalui Devi dan suami tidak berpanjangan dan kini dia sudah boleh bertatih kembali mencari pendapatan dengan menggunakan kepakaran melukis inai. Bergantung kepada corak, Devi mengambil masa dari 2 hingga 5 minit untuk menyiapkan satu lukisan di tangan. Secara purata, Devi dapat memberikan servis kepada hampir 50 orang sehari pada waktu puncak cuti persekolahan. Lebih-lebih lagi, lokasi gerainya di pusat tumpuan ramai. Saya rasa Ipoh memang lokasi yang boleh bantu saya lah dekat sini untuk menjaga saya. Saya rasa memang it's work out for me. Kalau panggil saya pergi tempat lain, memang saya pun tak ada idea nak pergi pindah sini, pindah sana. Memang saya pun tak ada. In fact, my family also asked me to come back to KL. Buat dekat sana lah, dekat Henna, dekat sana. Tapi saya rasa memang tak ada idea nak move to KL. Sebab saya memang dah fix dekat sini. Saya suka sangat, saya gembira lah. I love my job. Selepas 10 jam, akhirnya kuih bakul yang diadun Benny siap dimasak. Berpegang kepada pantang larang turun-temurun keluarganya, pemanis yang dibawa keluar dilihat berjaya disempurnakan. Dia boleh menarik nafas lega. Penantian hampir separuh hari tidak sia-sia. Menginjak umur separuh abad, Benny mengambil keputusan untuk tidak berkahwin bagi menjaga ibunya, Si To Chun, yang berusia 89 tahun. Ia pengorbanan seorang anak sulung untuk ibu tercinta. Saya kena jaga mak saya duduk sekali dengan saya. Dia kalau tak, siapa nak jaga dia? Betul tak? Selagi pun mak kita bukan orang lain. Memang saya jaga, tapi saya khabar mak saya memang sayang saya. Dari dulu masa kecil-kecil lah. Jadi saya pun patut, kita kena patut sebab kita sebagai anak dia kan. Kita kena tu. Cina biasa dia macam tu lah. Jarang macam ada anak yang dah layan mak lah, apa-apa. Sebenarnya mak saya tak ada harta. Saya khabar begitu. Sebab adik-adik saya kerja kat luar, kat Singapura. Jadi macam mana nak jaga dia. Kalau nak suruh orang jaga pun susah kan. Baik kita sebagai anak, kita jaga mak kita sendiri. Membahagikan masa menjaga ibu dan memastikan perniagaan kuih muihnya berjalan lancar merupakan cabaran yang perlu dihadapi Benny. Apatah lagi, tempahan untuk pemanis dibuatnya semakin bertambah menjelang perayaan menyambut Tahun Harimau yang semakin hampir. Semua ini dilalui Benny dengan tenang. Dia gembira dapat memberikan produk makanan tradisional berkualiti kepada pelanggan. Jadi kita buat tu, jadi orang makan bila orang tetap dah, customer kita bila sekali jumpa kita, sedap ni awak kuih ni awak, kita rasa bangga juga kan. Sebab benda tu jadi. Puas hati, orang makan pun sesuai dimakan. Assalamualaikum, nama saya Haji Suhail bin Haji Kasim, pemilik kepada kedai Kasim Store di Kampung Cina, Kuala Terengganu. Suhail Kasim, antara segelintir kecil penduduk asal Kampung Cina yang bukan berketurunan Tionghoa. Berusia 52 tahun, dia generasi kedua menguruskan perniagaan, menjual pakaian dan kain di Kasim Store. Walaupun tidak lagi menetap di sini, rumah kedai berusia hampir separuh abad ini bukti Suhail pernah bercanda
dan melalui fasa hidup bersama rakan sebaya berketurunan Cina di sini. Alhamdulillah, dulu kita duduk sini harmoni. Dulu dia orang pun semua ada family, ada keluarga, ada di kalangan orang Cina-Cina Tionghoa. Dan kalau kampung di sebelah belakang ni kat lorong Haji Jamil ni kampung Melayu. Dulu banyak perkampungan kat sini. Tapi alhamdulillah kita hidup sini harmoni, maknanya berkawan baik dan maknanya amalan ziarah menziarahi. Masa kalau musim-musim gaya Cina sini paling meriah sekali lah. Dengan naganya, dengan gendangnya. Tak ada mana bermusuhan apa-apa. Sampai kadang-kadang kita duduk sini, rumah kita sini, alhamdulillah kita boleh masuk rumah dia orang. Sampai naik masuk dalam bilik dia orang. Jadi sampai macam tu sekali, maknanya close kita. Antara kita, macam-macam adik-beradik. Dulu kehidupan kita kat sini. Harga tu jaga. Campuran nostalgia dan keinginan Suhail untuk melihat penjagaan peninggalan bapanya ini diteruskan membuatkannya mengambil keputusan untuk melatih anaknya, Muhammad Ismail, dalam selok-belok menjalankan usaha niaga. Biarpun Ismail baru menginjak usia 20 tahun, Suhail mahu anaknya ini satu hari nanti mewarisi perniagaan di Kasim Store. Buat lubang sikit. InsyaAllah saya memang nampak masa depan dia akan ada. Sebab apa? Sebab memang orang akan sentiasa datang ke kampung Cina. Sebab apa? Bila datang ke kampung Cina ni lah, maka akan mari macam-macam nostalgia mereka. Kenangan-kenangan mereka. Terutamanya orang-orang yang sudah pergi migrate. Bila kadang-kadang saya pernah tengok, biasanya kalau misal kata tahun baru Cina, kadang-kadang kawan-kawan kita Cina-Cina yang lama-lama kita tak jumpa, tiba-tiba kita berjumpa dengan dia. Dan masa tu kenangan-kenangan masa zaman kecil-kecil tu akan mari. Dan saya rasa insya-Allah bangunan kat sini insya-Allah perlu dipelihara dan juga perlu dia hidupkan balik macam kata tadi, maknanya macam ubah region, maknanya biar jadi nampak lebih ceria keadaan tu lah. Kejayaan pemuliharaan seni bina warisan di Georgetown, Pulau Pinang dan Kota Melaka memberi anjakan kepada rejuvenasi Chinatown di seluruh negara. Masyarakat kini dilihat lebih menghargai keunikan bangunan lama dan rumah kedai zaman kolonial yang sebelum ini seakan hidup segan, mati tak mahu. Nafas baru ini turut menghembus aspek seni melalui lukisan mural dan seni jalanan yang memberikan sudut pandang berbeza. Proses pengindahan semula ini dapat dipercepatkan lagi dengan kesepaduan agensi kerajaan dan komuniti setempat dalam mengangkat sesebuah Chinatown itu sebagai warisan tempatan. Selain itu, proses rejuvenasi ini juga turut menarik pelancong dalam dan luar negara untuk merancakkan lagi aktiviti komersial di lokasi tumpuan. Usaha ini tidak mudah, tetapi peluang perlu diambil apatah lagi binaannya masih utuh melangkaui zaman. Kebanyakannya lebih daripada 100 tahun lah. Binaan dia pada pemikiran orang-orang dahulu tu build to last. Dia orang bukannya separuh jalan lah, serta sezaman lah. Tapi benda-benda yang mereka menggunakan tu adalah resources atau benda yang boleh tahan lama dan kegunaannya, ketebalannya, kayunya, semua kayu-kayu yang kalau tak dimakan anai, batu dia mungkin lebih daripada sekaki. Pemikirannya untuk bertahan lama, untuk selama-lamanya. Dia tak adalah pikirannya untuk profit ke atau ganjaran yang besar lah. Dia pemikiran itu untuk diberi kepada anak cucu mereka yang kemudian. Azim Aziz, seorang arkitek yang mempunyai kepakaran dalam memelihara binaan warisan sejak lebih 3 dekad lalu. Antara projek yang dijayakannya termasuklah memindahkan Masjid Teluk Memali yang berusia lebih seabad dari Kampung Gajah ke Simpang Pulai Perak. Bagi Azim sendiri, bangunan lama tidak sepatutnya dibiar atau dimusnahkan kerana ia masih boleh memainkan peranan.
Ada satu istilah yang dikatakan adaptive reuse. Kebanyakannya ni digunakan di luar negara lah kan, orang mementingkan warisan mereka kadang-kadang, tapi dahulunya mungkin digunakan sebagai satu rumah ke atau satu tempat, tapi sekarangnya dia diduduki tengah-tengah bandar dan mungkin tak sesuai atau mungkin harga pun tinggi kan. Ada adaptive reuse, kebanyakan dia tukar mungkin dalaman dia diubah suai untuk menjadi satu office atau hotel. Itu yang akan meningkatkan value lah. Dia orang dapat menyimpan warisan mereka dan juga menarik tourism lah. Dan dia akan mengubah atau memberi karakter pada bandaraya tu. Kita boleh lihat zaman-zaman yang dahulunya untuk masa depan, future generation, kalau tidak ia hilang semua sekali lah. Daripada benda ni ialah mengikut zaman, so kena adaptive reuse lah, walaupun dia bukanlah kegunaan asalnya. Konsep adaptive reuse atau penggunasuaian ini dapat dilihat di Concubine Lane, Ipoh, Perak. Tidak mengejutkan, penggunaan konsep ini memberi tarikan baharu buat pengunjung, lalu membuka ruang buat usahawan seperti Anwar untuk mengembangkan perniagaan. Dengan trafik pejalan kaki yang semakin meningkat, pintu rezeki terbuka luas untuk mereka yang bijak menggunakan kesempatan yang terhidang. Bagi Anwar, transformasi Concubine Lane perlu diperluaskan lagi ke lokasi yang mempunyai seni bina serupa. Tempat yang seperti ini harus dikekalkan dan dari segi seni bina, dan harapan dia banyak lagi lah peniaga-peniaga yang boleh berniaga dekat sini dan di kawasan sekitar ni. Jadi area ni akan membangun lah, dan ramai lagi, boleh menarik lagi ramai lagi pelancong yang berada di luar Ipoh atau di luar Perak, dan juga pelancong-pelancong asing. Sementara itu di Kuala Terengganu, Wong meneruskan aktiviti kemasyarakatannya dengan meluangkan masa bersama rakan-rakan wakil kerajaan negeri menikmati hidangan tengah hari. Hubungan baik bersama pihak pentadbiran akan memudahkan tugas Wong dalam menyampaikan suara komuniti Tionghoa diwakilinya. Sejarah Cina Peranakan Terengganu, sebuah sejarah kejayaan asimilasi dengan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, hanya satu impian Wong, melestarikan hubungan muhibah ini, persis kehidupan zaman kanak-kanaknya, dibesarkan dalam komuniti yang tidak mengenal bangsa dan agama tanpa melupakan jati diri sendiri. Sifat peranakan Terengganu itu sendiri adalah satu kekuatan bagi masyarakat di kampung Cina. Kita nak identiti peranakan, masyarakat harmoni, itu yang kita harus tunjukkan kepada masyarakat luar. Kalau kita setakat jumpa setahun satu kali, dua kali masa raya saja, dia tidak akan. Mesti ada satu platform. Platform ini, sebab tu saya fokus kepada pasar pagi Kampung Tiong ataupun pasar malam Kampung Tiong itu, supaya wujud. Saya nak bawa balik masyarakat Cina Terengganu boleh cakap, mengaku-aku, Dr. Ben buat gini-gini. Kita nak benda-benda gini supaya mereka menghargai apa yang mereka tinggal di negeri Terengganu ini. Ini adalah warisan kita. Di sebalik kehidupan Chinatown, terselit 1001 kisah komuniti yang meletakkan evolusi nasib mereka. Berlantaikan simen dan atap zinc berabad umurnya hingga ke mercu korporat. Setiap insan ini bukti kekuatan seorang manusia meneruskan hidup melangkaui zaman yang beredar. Kekuatan yang datang daripada reng-rengan keluarga Malaysia jatuh bangun bersama, tidak mengira pangkat, darjat atau usia. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembetung,
bulan manusia kerana muafakat. Selamat Tahun Baru Cina dari Majalah 3.